Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Umar Wahid dalam 15 minit MMTV edisi 18 November 2022. Gadis Melayu cantik sekali, kain batik penambah seri. Jangan lupa keluar mengundi, moga negara kekal harmoni. Esok lebih 21 juta pengundi berdaftar akan menunaikan tanggungjawab dalam menentukan parti politik yang akan mentadbir negara untuk tempoh 5 tahun akan datang. Selepas 14 hari berkempen, tiada parti politik yang dilihat lebih dominan sekaligus mempunyai peluang yang sama kepada semua parti untuk membentuk kerajaan. Selain momentum parti, semangat pengundi untuk menjalankan tanggungjawab dilihat positif selepas orang ramai mula bergerak pulang ke negeri masing-masing untuk mengundi. Pergerakan lebuh raya khususnya di Lembah Kelang mula lengang sejak semalam seiring pengumuman Hari Kelepasan Am yang diumumkan oleh Perdana Menteri. PRU15 juga menjadi pentas pertama bagi 6.9 juta pengundi baru termasuk golongan belia berusia 18 hingga 20 tahun. Dianggarkan sebanyak 12.2 juta pengundi mewakili kumpulan umur 18 hingga 39 tahun layak menjadi pemilih pada PRU15 kali ini. Meskipun kali pertama mengundi, golongan berkenaan dilihat sebagai aset penting dan penentu kepada keputusan penuh PRU15 nanti. Biasa in the first place mak ayah lah, tapi sebabkan kita pun dah boleh memilih sendiri, so saya ikut saya punya pilihan. Ramai yang pandai bercakap bila dalam politik ni, semua saya nak kan bila bercakap tu dia buat. Tolak rasuah, credibility, lepas tu dia kena seorang yang jujur, amanah, kena ada kualiti sebagai seorang leader. PRU15 menyaksikan perebutan 222 kerusi Parlimen, 117 kerusi Dewan Undangan Negeri melibatkan 1,386 calon yang menjadi sekaligus pilihan raya umum paling sengit dalam sejarah negara. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berharap semua pihak menerima pilihan rakyat menerusi keputusan pilihan raya umum ke-15 esok dengan hati terbuka tanpa mencetuskan sebarang provokasi dan kekecohan. Ismail Sabri yang juga calon Parlimen Bera itu berkata menang atau kalah adalah adat pertandingan dan harus diraikan dengan matang serta berhemah. Pada pilihan raya umum kali ini, lebih 21 juta pengundi termasuk pengundi baharu yang berusia 18 tahun ke atas layak membuang undi dalam menentukan hala tuju dan masa depan negara. Mengulas lanjut, Ismail Sabri berharap insiden provokasi tidak berulang seperti perarakan baju hitam dan tuduhan 33,000 pengundi hantu pada pilihan raya umum terdahulu. Dalam pada itu, beliau bersyukur setelah 2 minggu berkempen, kali ini berjalan dengan lancar tanpa insiden tidak diingini. Hari pengundian bagi Parlimen Padang Serai ditangguhkan kepada 7 Disember 2022 susulan kematian seorang calon Pakatan Harapan M. Karupaya 2 hari lepas. Memutuskan perkara itu, Suruhanjaya Pilihan Raya mengesahkan hari penamaan calon Parlimen berkenaan adalah pada 24 November diikuti pengundian awal pada 3 Disember 2022. Pengumuman berkenaan sekaligus mengesahkan proses pengundian di Parlimen berkenaan tidak akan dijalankan pada 19 November seperti mana kerusi-kerusi Parlimen lain. Terdahulu, Parlimen Padang Serai menyaksikan saingan 6 penjuru daripada Barisan Nasional, Perikatan Nasional, Pakatan Harapan, GTA, Warisan dan seorang calon bebas. Timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man memfailkan saman fitnah terhadap Rafizi Ramli berhubung dakwaan kelulusan projek tebatan banjir dibuat selepas pembubaran Parlimen. Rit saman dan penyataan tuntutan berkenaan saman fitnah setebal 73 muka surat oleh Tuan Ibrahim yang juga Menteri Alam Sekitar dan Air itu difailkan semalam selepas Timbalan Presiden PKR itu gagal memohon maaf dalam tempoh 7 hari dan menarik balik kenyataan. Tambahnya, perbuatan Rafizi itu jelas bertujuan untuk memfitnah dan menghancurkan kredibilitinya dan PAS selain turut berharap mana-mana pihak yang difitnah Rafizi juga tampil ke hadapan. Sebelum ini, Rafizi mendakwa Kementerian Alam Sekitar dan Air dalam proses menganugerahkan projek tebatan banjir bernilai RM2 bilion secara rundingan terus kepada syarikat yang mempunyai kaitan dengan pemimpin UMNO sebagai timbal balas selepas menerima dana untuk digunakan sepanjang pilihan raya umum ke-15.
Kita kembali lagi. Malaysia menyokong keputusan Mahkamah The Hague di Belanda semalam yang mendapati 3 individu bersalah dalam kes penembak jatuh pesawat MH17 8 tahun lalu. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, beliau yakin proses penghakiman yang telus telah dilaksanakan sistem perundangan Belanda demi mendapatkan keadilan kepada 298 mangsa termasuk 43 rakyat Malaysia yang terkorban. Jelasnya, keputusan kes jenayah di Belanda ini menjadi penanda aras penting dalam usaha mencari kebenaran serta menegakkan keadilan selain diharap dapat memberi kelegaan dan ketenangan kepada keluarga dan waris mangsa tragedi itu. Katanya, Malaysia mewakili semua pihak yang terkesan merakam setinggi-tinggi penghargaan kepada ahli pasukan penyiasat bersama merangkumi Belanda, Australia, Belgium dan Ukraine yang bertungkus lumus menjalankan siasatan jenayah antarabangsa ini. Semalam, Mahkamah Daerah The Hague menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup ke atas 2 warga Rusia dan seorang warga Ukraine selepas didapati bersalah menembak jatuh pesawat Malaysia Airlines MH17 pada 17 Julai 2014. Polis menyiasat kes seorang lelaki iaitu bekas suami kepada penyanyi dangdut terkenal yang membelasah seorang wanita di mana videonya tular di media sosial semalam. Ketua Polis Daerah Kajang, Asisten Komisioner Muhammad Zaid Hassan berkata, pihaknya telah menerima laporan mengenai kejadian tersebut dan tindakan lanjut sedang dilakukan. Video berdurasi 1 minit 7 saat itu memaparkan lelaki berambut panjang menarik tudung wanita berkenaan sebelum mangsa diheret dan ditendang berkali-kali di muka serta badan. Kejadian itu dirakam seorang individu sebelum dibuat naik di media sosial sehingga menjadi tular sejak semalam. Rakaman juga menunjukkan seorang kanak-kanak perempuan menangis sambil mengangkat tangan sebagai tanda memohon maaf kepada individu berkenaan. Sekurang-kurangnya 21 rakyat Palestin termasuk 7 kanak-kanak terbunuh dalam kebakaran membabitkan bangunan kediaman di utara bandar Gaza pada Khamis. Ketua Hospital Indonesia di Jabalia, Salih Abu Laila berkata, angka korban dijangka mungkin meningkat memandangkan beberapa mangsa yang cedera berada dalam keadaan kritikal. Siasatan awal mendapati sejumlah besar bahan api yang disimpan dalam bangunan itu mungkin menjadi punca kebakaran. Tragedi tersebut turut mendapat perhatian Presiden Palestin Mahmud Abbas yang menyifatkan kebakaran itu sebagai tragedi kebangsaan. Susulan kejadian tersebut, seluruh Palestin hari ini diisytiharkan hari berkabung dengan bendera dikibarkan separuh tiang. Polis Gujarat di India menahan lebih 25,000 orang sebelum pilihan raya kerana bimbang mereka berpotensi melakukan jenayah. Penahanan pencegahan dibuat atas arahan Suruhanjaya Pilihan Raya Negeri bagi menanam rasa selamat dalam kalangan pengundi selain memastikan pilihan raya yang bebas dan adil di Gujarat. Sekurang-kurangnya 12,965 orang ditahan di daerah Surat, 12,315 di Ahmedabad dan 1,600 di Vadodara. Gujarat, negeri asal Perdana Menteri India Narendra Modi, diperintah oleh Parti Bharatiya Janata sejak 1998. Pengundian untuk memilih 182 ahli dewan akan diadakan dalam 2 fasa pada 1 dan 5 Disember manakala pengiraan undi pada 8 Disember. Apa yang ada dengan Media Mulia Sendang Berhad? Di Media Mulia kami memaparkan berita-berita terkini, tepat dan sensasi menerusi putusan Malaysia dan juga berita-berita berkenaan isu semasa, politik, hiburan, sukan, laporan khas. Pelbagai segmen seperti program diskusi dan buang bicara. Korang yang dipaparkan berkonsepkan pemikiran baharu dan suara kontemporari. Mendapatkan perkembangan berita semasa melalui laman web dan juga platform media sosial kami, Putusan Online dan Kosmo Online. Berita ekonomi. Jumlah pinjaman institusi perbankan dijangka terus meningkat pada kadar 5 hingga 6% pada 2023. Landscape berkenaan dipacu situasi ekonomi negara yang stabil selain memberi suntikan kepada kredit perniagaan dan pengguna Malaysia. S&P Global Rating memberitahu institusi perbankan juga dilihat mampu mengatasi risiko kualiti aset yang semakin meningkat kerana permodelan yang kukuh dan berpotensi mengimbangi tekanan kualiti aset. Bank-bank Malaysia merekodkan jumlah permodelan kukuh setakat 30 Jun 2022 sebanyak 14.3% nisbah ekuiti biasa.
Dalam pada itu, kualiti aset dijangka merosot manakala nisbah pinjaman tidak berbayar industri pula mungkin akan meningkat hingga 3% dalam tempoh 2 tahun akan datang berbanding 1.8% selepas tamat moratorium. Pemulihan pasaran buruh berterusan pada kadar stabil suku ketiga 2022 dengan peningkatan ketara sebanyak 2.6% tahun ke tahun kepada 16.44 juta orang. Menurut Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahidin, ia didorong oleh normalisasi semua aktiviti ekonomi dan sosial yang mengukuhkan pasaran pekerjaan serta pengurangan pengangguran. Beliau berkata pada suku ketiga 2022, peralihan negara ke fasa endemik mendorong rakyat Malaysia kembali kepada kehidupan hampir normal selepas 2 tahun berjuang melawan pandemik COVID-19. Mengenai suku keempat 2022, beliau berkata aktiviti ekonomi dan sosial terus kembali normal dengan indeks pelopor Malaysia yang terkini menjangkakan ekonomi akan terus mengekalkan momentum pertumbuhan. Berita sukan. Pengendali Red Giants Tan Chen Ho berkata masih terlalu awal untuk mengatakan bahawa kelab itu bakal menempah tiket ke final kerana masih ada perlawanan separuh akhir kedua yang perlu diharungi. Ujarnya Selangor perlu bertandang ke tempat lawan dengan penuh keyakinan serta tidak memandang rendah pasukan lawan yang mana mereka perlu mengakui corak permainan serta jentera serangan mereka yang cukup berbahaya. Mengulas mengenai perlawanan, Cheng Ho mengakui ini kali pertama beliau menyaksikan 3 jaringan diperolehi menerusi sepakan penjuru. Skuad Merah Kuning kini memburu trofi Piala Malaysia buat kali ke-34 selepas kali terakhir menang pada edisi 2015 dan berusaha untuk melangkah ke final buat kali pertama sejak musim 2016. Argentina memasuki Piala Dunia Qatar dengan rekod bersih apabila melebarkan rekod tanpa kalah sebanyak 36 perlawanan selepas membenam Emirat Arab Bersatu UAE sebanyak 5-0 dalam persiapan terakhir menjelang kejohanan bola sepak paling berprestij itu. Kapten Argentina Lionel Messi telah meledak gol ke-91 bersama skuad kebangsaan dalam aksi di Abu Dhabi namun tetap berwaspada dengan peluang sekalipun hadir sebagai pasukan pilihan bagi kejohanan tersebut. Argentina yang menjuarai Piala Dunia 1978 dan 1986 akan membuka kempen kumpulan C dengan menentang Arab Saudi pada Selasa depan diikuti Mexico dan Poland. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Sabtu 19 November 2022. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Baik, sebelum saya mengundurkan diri, saya tinggalkan anda dengan serangkap pantun. Rajin berkebun di halaman rumah, menikmati hidangan dengan berselera. Jangan pernah rasa lelah, keluar mengundi demi negara. Sekian saja pada saya, Umay Wahid. Assalamualaikum dan selamat mengundi.